lama. Makanlah. Ayah, makan ayah. Zuan, kenapa tak buat kerja sekolah? Sabarlah Bu. Buat sekarang. Malas, sekejap. Buat sini pun kau. Sabar Bu. Buat sini. Aku dah kata sabar Bu. Dah feeling. Okay. Ibu. Zul okey kah? Kenapa ni? Meningkatkan kesedaran berkaitan pentingnya ilmu pengetahuan terhadap masalah kesihatan mental. Seperti kita sedia maklum, terdapat ramai pelajar di luar sana yang masih tidak mengetahui bahawa diri mereka sebenarnya sedang menghadapi masalah kemurungan. Jadi tujuan kami menjadikan video ini adalah untuk membantu mereka meningkatkan lagi pengetahuan mereka terhadap kesihatan mental seperti ini. Yang kedua, mengurangkan stigma orang ramai terhadap masalah kemurungan. Sejak dulu lagi sehingga kini, stigma masyarakat terhadap pesakit mental ini makin berleluasa. Stigma mereka di mana mereka akan menghakimi pesakit ini bahawa punca pertama mereka menghadapi kemurungan adalah hanya mereka tidak solat ataupun kurang melakukan ibadah. Padahal terdapat juga berita mengenai pelajar tahfiz, pelajar penghafal Al-Quran pun di mana mereka juga menghadapi masalah kemurungan seperti ini juga. Kemurungan ini adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga. Bagi faktor-faktor kemurungan ini adalah yang pertama ialah faktor ubatan. Pengambilan ubat-ubatan juga boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Hal ini kerana ubat-ubatan yang diambil secara berlebihan akan menyebabkan hormon seseorang itu tidak stabil yang menjurus kepada emosi seseorang itu sehingga ke tahap kemurungan. Seterusnya ialah faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini disebabkan seseorang itu tidak mempunyai kawan serta tidak seseorang yang memberi dorongan kepada kita sehingga ia merasa keseorangan di sepanjang masa. Sebagai contoh, kita berada di sekolah, seseorang itu tidak mempunyai rakan yang menyebabkan seseorang itu akan merasa kemurungan. Seterusnya ialah faktor kehilangan orang tersayang. Kita dapat lihat dalam video sebelum ini bahawa kehilangan orang tersayang juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang itu kemurungan. Sebagai contoh, kehilangan seseorang yang tersayang iaitu ahli keluarga seperti ibu. Hal ini akan menyebabkan seseorang itu tidak mempunyai kasih sayang lagi daripada seorang ibu dan disebabkan rasa bersalah akibat daripada pemergiannya. Kesedihan atau kekosongan dalam jangka masa yang panjang. Kesedihan dan kekosongan boleh berlaku dalam tempoh masa yang lama, mungkin 10 tahun atau 20 tahun ataupun lebih lagi daripada itu. Yang kedua, sistem fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadapan boleh berlaku kepada mereka yang menghadapi kemurungan. Seterusnya, tidak tenteram dan juga mudah untuk marah. Ini akan menyebabkan gangguan emosi akan terjejas dan seseorang itu akan menjadi barang atau pemarah tanpa sebab. Hilang keyakinan diri. Keyakinan diri akan hilang dan terjejas akibat tiada semangat untuk hidup. Kadang-kadang mereka akan terfikir untuk bunuh diri dan melakukan perkara yang tidak baik. Okey, untuk masyarakat pula, aktiviti sosial akan terjejas. Apabila seseorang itu menghadapi masalah kemurungan, keadaan ini akan menjejaskan masyarakat kerana kita tidak turut serta untuk bergaul atau mengikuti aktiviti sosial. Okey, bagi mengatasi masalah kemurungan, kita perlu mengurus dan menjalankan proses pengurusan kemurungan dengan baik. Iaitu yang pertama adalah mengenal pasti punca kemurungan, yang kedua adalah mengenal pasti tahap kemurungan seseorang individu, yang ketiga adalah memberi latihan untuk mengatasi kemurungan, dan yang terakhir adalah memilih teknik yang sesuai. Meningkatkan pemahaman audiens terhadap kandungan topik dan isi yang dipersembahkan melalui video dalam bentuk yang lebih mudah. Yang kedua, membuka peluang baru untuk diterokai oleh pendidik kini dalam meningkatkan lagi potensi pembelajaran para pelajar. Yang ketiga, menarik perhatian orang ramai untuk mempelajari sesebuah topik yang dipersembahkan melalui video.
Secara keseluruhannya, masalah dalam kesihatan mental amat penting dan tidak boleh sesekali dipandang sepi. Pendekatan dan usaha mempromosi isu kesihatan mental perlu mengakar ke semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Perkhidmatan saringan dan rawatan kesihatan mental disediakan pihak kerajaan perlu dimanfaat sebaik mungkin. Sekian.